Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersiaran dan menyambung bacaan dari ayat suci Al-Quranul Karim. Ini adalah nikmat yang mesti disyukuri dalam kekurangan kita. Mana kekurangan, patutnya lebih lagi boleh baca tu, tapi kita baca sikit-sikit lah. Yang sikit tu pun alhamdulillah. Dalam serba kekurangan kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Dan malam masa yang sama kita juga beristighfar kepada Allah di atas kekurangan dan kealpaan yang berlaku. Patutnya banyak lagi kita baca, cuma mudah-mudahan yang sedikit ni memberikan pahala yang banyak, kerana Allah Azza wa Jalla Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Jadi hari ini kita baca surah Al-A'raf juzuk yang ke-8, bermula ayat yang ke-59. Kita baca dulu, kemudian kita tadabbur maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah baca ayat-ayat
Al-Quranul Karim, baca dan dengarlah. Bagi yang tak ikut dengar, bagi yang ikut tu baca. Nah, Allah terbesar pula tambah. Okay. Jadi kita tadabbur pula maknanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Allah, laqad arsalna, sesungguhnya kami telah utuskan Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, maka dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Malakum, tiada bagi kamu, min ilahin ghairuh, dari Tuhan selain dia. Sembahlah Allah, tiada bagi kamu dari Tuhan melainkan Allah. Ayat dia terjemah, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Baik. Jadi cerita hari ini adalah cerita berkaitan dengan Nabi Nuh. Dan cerita ni bukan sekadar cerita. Kita dah sebut baru ni, ada orang cerita sekadar halwa telinga. Cerita dongeng tu halwa telinga. Cerita hikayat penglipu lara. Tapi cerita yang ada dalam Quran ni cerita benar. Dan uslub cerita ni sebenarnya adalah sebahagian dari uslub Al-Quran. Betul lah. Kalau ada orang berkuliah, ada orang cerita, maka itu menepati uslub Al-Quran, kerana Al-Quran juga mempunyai dalamnya cerita. Akan tetapi baru ni kita pernah ada satu kuliah live pada malam bersama dengan sahabat saya Ustaz Zul Khairi. Sampai hari ni pun dia ada buat silsilah. Mungkin boleh tengok rujuk dekat Facebook. Dia ni penulis buku cerita-cerita masyhur tapi palsu di meja kuliah. Dia nak sebutnya, banyak orang cerita hari ni tapi cerita tu sebenarnya palsu. Cerita tu sebenarnya palsu. Betul dah orang yang penceramah tu nak cerita, tapi jangan bawa cerita palsu. Jangan bawa cerita palsu. Banyak cerita masyhur sebab orang cerita, tapi dia palsu. Salah satu cerita masyhur palsu ialah cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bunuh anak kecil dia waktu dia waktu zaman jahiliyah. Jadi cerita tu sebenarnya tak betul. Bukan Sayyidina Umar yang bunuh. Sebab buktinya Hafsah tu kan anak Sayyidina Umar yang kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hafsah tu anak perempuan Umar. Hidup boleh kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Umar tu betul jenis jahiliyah tu bunuh anak perempuan, nescaya tak adalah anak perempuan dia. Jadi itu menunjukkan cerita Sayyidina Umar bunuh anak perempuan waktu kecil adalah palsu. Memang ada orang jahiliyah bunuh anak perempuan, tapi bukan Umar lah. Orang lain tu cerita orang lain, tapi jangan cerita Sayyidina Umar. Itu salah satu contoh. Biar kita biasa dengar kan? Gali-gali anak
Cerita tu dia gali, anak dia tanya, ayah buat apa tu? Adalah gali supaya patu suruh anak dia, cuba kamu tengok dalam tu macam mana. Letak anak dia dalam, lepas tu naik atas, dia pun kamu teriak ayah. Bahagian cerita tu sedaplah dengar, tapi palsu. Banyak lagi cerita palsu. Cerita Sa'labah tak nak bayar zakat. Nah, cerita Sa'labah tak nak bayar zakat. Dulu mula-mula dia miskin, lepas tu Nabi doa jadi kaya. Lepas tu lepas dia kaya, kambing dia pun banyak, tak pergi solat 5 waktu. Kemudian tak pergi solat Jumaat. Kemudian lepas daripada solat datang pula perintah zakat. Tak nak bayar zakat. Lepas lama akhirnya dia pun insaf. Nak bayar zakat. Nabi tak terima zakat dia. Wafat Nabi, naik Abu Bakar jadi khalifah. Nak bayar zakat kepada Abu Bakar. Abu Bakar tak terima. Kemudian mati Abu Bakar, naik Umar, nak bayar zakat pada Umar. Umar pun tak terima. Jadi moral of the story, bayarlah zakat. Memanglah moral of the story itu betul, bayarlah zakat, tapi cerita tu palsu, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Baru ni kan kita baca hadis dalam bab zakat. Bila ada Nabi SAW perintahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu disebut wakil Nabi pergi cari kutip zakat. Lepas tu datang report kepada Nabi, tak bayar 3. Siapa dia? Al-Abbas, Khalid bin Al-Walid, lepas tu seorang lagi nama dia Abu Abdillah ke? Lupa dah. Abu Abdillah Al-Ansari. Seorang daripada Ansar. Tapi akhirnya orang tu disebut dia bertaubat kepada Allah dan dia bayar. Kemudian Khalid pula, dia dah bagi banyak kuda dia fi sabilillah. Al-Abbas pula dah bayar awal lagi, dan dia akan bayar sekali ganda lagi sebagai sedekah dia dan kemuliaan. Tak tubik pula cerita Sa'labah, tak nak bayar. Kemudian dia bertentangan pula dengan sifat Nabi SAW. Mustahil seorang sahabat bertaubat, kemudian dia nak bayar zakat, Nabi tak terima taubat dia. Mustahil. Malah Nabi SAW ni, kalau orang buat zina pun Nabi suruh taubat, Nabi tak nak dengar pengakuan dia supaya dia bertaubat kepada Allah. Nabi sangat menggalakkan umat dia bertaubat. Tiba-tiba ada taubat, Nabi tak terima. Tak betul. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita ni dalam berlega dalam masyarakat, hatta berlega di meja-meja penceramah dan kuliah, cerita-cerita palsu yang ditokok tambah untuk buat orang menangis, untuk buat orang takut, untuk buat orang sayang, macam-macam. Berlakunya kerana nak mencetuskan motivasi. Jadi ada beberapa, itu beberapa contoh lah, banyak lagi lah sebenarnya kalau kita nak sebut. Ada cerita Umar pula. Ada seorang tu nak pergi mengadu kepada Umar tentang isteri dia. Gigi mengadu, siapa depan rumah Umar, dengar Umar pula kena beletek kat isteri dia. Umar tengah bergaduh dengan isteri dia. Jadi dia pun diam. Dia pun diam, tak kata apa. Dia kata kalau Umar berbalah dengan bini dia, aku pun cerita sedap yang macam tu, tapi palsu. Cerita ni sama ada palsu, ada dhaif telajak pun ada. Cerita Imam Ahmad dengan tukang pembuat roti. Pernah dengar cerita Imam Ahmad dengan pembuat roti? Tak betul juga.
Ha. Tak apalah kalau cerita imam, cerita ulama, bukan kita kata boleh cerita benda tak betul, tapi dia punya tahap dia tidak seberapa berat cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pertama sekali bila kita dengar cerita ni, kalau dia berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti guna kaedah ahlul hadis. Iaitu kita kena semak dulu cerita tu betul ke tak betul. Sebab kita bimbang kalau berkait dengan Nabi, dosa besar kalau benda tu palsu. Kalau orang cerita, ustaz tu dia pakai kata Velfire ustaz tu. Dia ayat cerita. Contohlah. Ustaz Hashimi, contoh ni contoh. Pakai kata Velfire. Kita kata mana ada cerita tu palsu tu pakai Velfire tu. Hak betul je pakai kelisa hak betul. Jadi kalau cerita palsu gitu tak apa. Pasal apa? Kaitan dia dengan ustaz je. Tapi kalau cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Cerita palsu ni kalau berkait dengan Nabi, dia jadi pendustaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ada cerita tentang seorang Yahudi perempuan. Dia suka baling sampah pada Nabi. Nabi berjalan, dia baling sampah, Nabi jalan, dia baling sampah sampai akhir sekali hari tu kata dia tak ada. Nabi pun pergi ziarah dia. Kenapa tak baling sampah? Lepas tu Nabi buat baik kepada dia, akhirnya wanita Yahudi tu masuk Islam ke apa? Cerita tu. Syekh Uthman Khamis kata tak betul. Dia kata sahabat kalau tengok orang nak jetik Nabi pun dia akan pertahankan. Macam mana orang boleh? Sebab cerita ni di Madinah. Kalau berlaku cerita ni di Mekah, orang baling sampah, orang tak apa, sebab masa tu Nabi ni belum lagi ada dia kuat kekuatan dia. Tapi kalau di Madinah tiba-tiba ada orang buat gitu kepada Nabi, sallallahu alaihi wasallam, Syekh Uthman Khamis kata mustahil. Sahabat kalau di Madinah orang buat gitu pada Nabi, tak selamat dah orang tu. Ada lagi satu cerita, seorang orang cerita Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia pergi ziarah lagi orang wanita Yahudi tua, buta. Kemudian Nabi pergi Nabi masak suap makanan ke Yahudi tu. Kemudian sampailah satu hari Abu Bakar tengok bila Nabi dah tak ada, Abu Bakar pergi masak pula. Kemudian Abu Bakar pun tinggal makanan tu. Lepas tu Yahudi tu kata, kamu ni bukan hak selalu datang. Mana yang selalu datang tu? Abu Bakar pun sebok nak menangis. Kata akulah sebelum ni datang, betul akulah. Wanita tu kata tak ada, bukan kamu, orang lain. Aku. Tak betul dia kata. Pasal apa kamu kata orang lain? Sebab hak selama ni kalau dia datang, dia suap aku. Kamu datang ni kamu hidang je, tak suap. Dia pun menangis. Wahai makcik, orang hak datang selama ni dah tak ada. Siapa dia? Tak ada. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah. Menangis. Cerita tu nak suruh orang menangis. Dengar tu memang sedap, powerful punya cerita. Tapi palsu, bohong. Ada dua sifat bohong di situ. Pertama, takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama pergi ni, takkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama pergi ke Yahudi tu tak pernah bagi tahu dia ni Nabi dan ajak Yahudi ni masuk Islam. Itu sangat bertentangan dengan sifat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembunyikan kenabian dia. Dia menyembunyikan kenabian dia. Sebab kan Yahudi tu tanya, wanita tu tanya, mana orang yang datang sebelum ni? Dia tak kenal pun siapa datang sebelum ni. Dia hanya kenal sifat dia ni suap. Kalau dalam cerita tu lah. Jadi mustahil sifat tu,
cara betul berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selama dia pergi kepada Yahudi, dia tak bagi tahu pun aku ni Rasulullah dan masuklah Islam. Tak pernah. Jadi mustahil. Itu satu kebohongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebohongan yang kedua ialah Abu Bakar dalam cerita tu mengaku, akulah sebelum ni datang tu aku. Maknanya Abu Bakar ni bohong. Mustahil Abu Bakar ni bohong sebab gelaran dia pun As-Siddiq. Jadi cerita gitu ni banyaklah orang cerita. Kalau dia berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena hati-hati. Jadi kita kena boleh cerita macam saya cerita tadi, tapi untuk jelaskan kebohongan dia. Bahawa cerita ni tak betul. Jangan pula lepas daripada ni orang mari dengar cerita Ustaz Hashimi, dia pun tak dengar hak cerita tak betul tu. Dia kata ustaz tu cerita dalam kuliah dia. Ni saya nak ulang. Cerita tu tak betul. Boleh jadi orang dulu dia ingat cerita tu betul, ustaz dia rakyat cerita tak betul, tapi dia tidur dalam kuliah. Dia dah dengar-dengar. Hak tak betul tu dia tak dengar. Itu naya. Baik, jadi kembali kepada kaedah. Pertama, kalau dia cerita tu ada kaitan dengan Nabi SAW, kena guna metod Ahlul Hadis, iaitu kena semak dulu sanad dia. Cerita dengan berkaitan dengan Nabi ni mesti kena ada sanad. Kalau tak ada sanad, tak boleh. Mesti kena ada sanad. Yang kedua, kaedah dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau cerita lain mana pun, tak boleh satu cerita tu bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Macam mana bertentangan? Cerita ni luas tuan-tuan, cerita ni luas. Saya sebut cerita ni mukaddimah ni sebab cerita ni boleh berlaku tentang cerita masa lepas. Cerita ni boleh berlaku tentang masa sekarang. Dan cerita juga boleh berlaku tentang masa akan datang. Cerita kan? Cerita boleh berlaku tentang masa depan. Kita cerita tentang Fir'aun, cerita lepas. Cerita Bukit Kepong. Cerita Komeni, cerita Portugis, cerita Belanda, cerita Inggeris, cerita lepas belaka, penjajah. Kita boleh cerita masalah ni. Orang watak-watak dia masih hidup lagi. Cerita politik, cerita sukan, cerita ekonomi, cerita apa lagi. Masalah ni. Dan boleh juga cerita masa depan. Tapi bila kita ni nak cerita, kita kata cerita masa dulu ke, biar betul lah. Masalah ni pun, kalau cerita masa depan, cerita masa depan, dia ada kaitan dengan ilmu ghaib. Sebab ilmu ghaib ni masa depan. Sebab masa depan ni ilmu ghaib. Siapa kata masa depan itu ilmu ghaib? Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala sebut, wa indahu mafatih wa indahu ilmu sa'ati la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah tu ilmu wa indahu ilmul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allahu akbar. Ni apa ni, kesan penumaan dia panggil. Kesan makin lama makin lemah ingatan ni. Dalam surah Luqman, sekejap. Mana dah dia? Surah Luqman ayat 34 ayat akhir sekali. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala ni di sisinya ilmu akhirat. Wa yunazzilu minal ghaith wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Dia menurunkan hujan, dia juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Muka surat 414. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Seseorang itu tidak tahu apa yang dia nak buat esok hari.
Tak usah kata 10 tahun akan datang. Esok pun gaib dah. Tak tahu dah. Kita boleh jangka esok akan berlaku gini. Tapi betul nak berlaku, benda gaib. Jadi cerita tentang masa depan ni termasuk benda gaib. Kalau ada orang cerita tentang masa depan, mendakwa sesuatu yang gaib, maka dia telah bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalaulah benda tu tidak ada datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Boleh faham? Apa ni Ustaz nak ayat hari ni? Apa kaitan ni dengan cerita ni? Apa kaitan? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, adalah hak kita ayat ni ada kaitan nak ayat cerita. Sebab sekarang ni di Malaysia ni ada satu kumpulan, nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. Kumpulan ni dia punya follower dia famous di media sosial. Siapa baca paper semalam, semalam ke paper semalam Metro keluar cerita pasal dia, atau siapa yang ikut di media sosial ada dah cerita sebelum ni. Dalam Pro Media Tajdid pun ada kad cerita ni tentang ni, Dr. Mazhar pernah sebut, dan kita pun adalah beberapa ikuti perkembangan dia. Dalam media sosial ni satu kumpulan, pengikut dia ramai, ribu-ribu pengikut dia. Ribu-ribu, bukan kata puluh-puluh. Nanti kita sekali buat live ni bolehlah puluh-puluh, ratus sikit. Dia ni ribu. Apa cerita? Cerita dia seorang perempuan ni, dia nama Sitah Nur. Nama dia sebenar Masyitah. Dia ni mimpi, ikut dakwaan dia lah, dia mimpi diperlihatkan perjalanan akhir zaman. Dia meramalkan akan berlaku perang dunia yang ketiga. Dia meramalkan akan berkumpulnya kumpulan-kumpulan yang dipimpin oleh adanya kumpulan Panglima 1, Panglima 2, Panglima 3. Ada yang dipimpin oleh Sultan sekian, ada yang dipimpin oleh Dr. Zakir Naik, ada yang pimpin. Habis dia petik nama-nama ni. Pangeran Brunei pun ada. Ni kumpulan nombor 3 ke nombor berapa akan dipimpin oleh Pangeran Brunei. Lepas tu akan bergerak juga. Ni bergerak, kita semua nak pergi ke Syam, nak bai'ah Imam Mahdi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita begini, dia adalah cerita tentang ramalan masa depan. Bila berkaitan dengan ramalan masa depan, dia adalah ilmu ghaib. Dan ilmu ghaib tidak boleh didapati dengan sekadar mimpi seseorang. Kalau hanya dengan mimpi, syaitan pun boleh datang. Dia kata malaikat pengiring mari tahu kat dia. Ada orang malaikat pengiring, tunjuk ke dia neraka, tunjuk ke dia syurga. Kalau ikut begitu dakwaannya, meh nabi dah dia ni. Cuma tak mengaku je sebagaimana nabi. Dia tak mengaku dia nabi, tapi apa yang dia dakwa adalah seperti dakwaan orang mengaku nabi. Sebab dia mengaku seolah-olah dia menerima wahyu. Betul tak? Seolah-olah lah dia menerima. Sebab apa yang dia sebut tidak akan mungkin didapati melainkan melalui jalan wahyu. Baik, kalau begitu, betul ke tak betul? Bila kita banding dengan Quran dan juga Sunnah, jawapannya tak betul. Tak ada orang boleh bagi tahu kepada kita apa yang akan berlaku besok hari, melainkan Allah. Dan Allah bagi tahu kepada Nabi SAW melalui jalan wahyu. Sebab tu Nabi boleh bagi tahu cerita akhir zaman, kerana Allah bagi tahu kepada Nabi melalui wahyu. Adapun orang lain boleh bagi tahu tak? Orang lain tak boleh bagi tahu sebab wahyu sudah terputus. Bila Nabi SAW wafat, maka wahyu terputus. Bila terputus wahyu,
maka tak ada lagi orang boleh cerita kepada kita seperti mana yang Nabi SAW cerita. Ni dia siap bawa perjalanan ke syurga, bawa jalan ke neraka. Diperlihatkan akan berlaku bom sekian, satu bom sini, satu bom sini. Akan berlaku bom di Syria, akan berlaku bom di China, akan berlaku bom di Australia pula 2 tempat. Jadi semua kita lah ni kena sembunyi. Ada pengikut dia siap-siap nak jual rumah dah. Siap jual rumah, ambil bekalan makanan, nak pergi masuk hutan dan sebagainya. Dia dah sampai ke satu tahap ancaman kepada negara. Ancaman kepada kedamaian masyarakat. Kita tak kisah orang nak mempersiapkan diri kepada tentang akhir zaman. Tak kisah. Tapi yang kita bimbang ialah ditipu oleh kejahilan dan kebodohan. Nabi SAW memang suruh kita bersiap, tapi persiapan macam mana? Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis yang sahih. Sebab kalau ikut orang macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang meramalkan kiamat ni banyak dah, bukan dia seorang. Ada satu kumpulan di Jepun dulu, saya tak ingat ada nama dia, yang melepaskan gas beracun dekat kereta api bawah tanah, mati beratus ke orang mati. Kerana dia dakwa akan berlakunya kiamat. Sebelum ni pun ramai orang mendakwa akan berlaku kiamat. Tahun 2000 akan berlaku kiamat. Masuk 2000 tak berlaku, sengih-sengih. Tahun 2012 akan berlaku kiamat. Masuk tak berlaku juga, sengih-sengih. Malah Tok Syekh Gunung Jerai pun pernah meramalkan akan berlaku kiamat. Betul tak? Tak. Dia pernah meramal akan berlaku kiamat dulu. Tapi tak berlaku. Ngajar situ juga hari ni pun. Allahu Akbar. Jadi cerita bohong ni kembali kepada asal kita nak sebut. Cerita ni jangan cari cerita bohong. Seronok dengar cerita tapi kena cek. Idak ke Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai. Kita tanya gunung orang kat Gunung Jerai tu. Tu, Cahir tu. Selama dia duduk akhir, dia besar dekat Gunung Jerai ni, ada dengar tak Nabi Adam ni turun kat Gunung Jerai? Tak ada. Dia hak duduk kat Gunung Jerai tu tak ada. Tak tahulah. Mari cerita mana. Tapi orang duk percaya situ je tuan-tuan. Baik, habis itulah macam mana? Kita nak dengar cerita juga. Betul. Cerita ni kalau nak cerita, ni, ambillah cerita yang paling benar. Pertama, cerita paling benar ada dalam Quran. Seperti cerita hari ni yang kita nak baca. Dan kita dah baca banyak kali dah cerita ni. Pertama. Yang kedua, cerita dalam hadis yang sahih. Cerita dalam hadis yang sahih. Banyak je Nabi SAW cerita. Cerita dalam Quran ni ada cerita Fir'aun ada, cerita Haman ada, cerita Nabi ada, cerita Namrud ada. Cerita binatang pun ada dalam Quran. Cerita lebah, cerita semut dengan Nabi Sulaiman. Ada. Dan cerita banyak dalam Quran. Cerita tu. Ada lagi cerita dalam hadis. Banyak juga cerita dalam hadis. Ada cerita 3 orang terperangkap dalam gua daripada Bani Israel. Ada cerita kisah-kisah Bani Israel dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Yang sahih kita ambil lah. Kemudian lepas daripada cerita ni, pergi kepada cerita dalam hadis yang dhaif. Okey lagilah kalau cerita dalam hadis yang dhaif. Hadis dhaif tak boleh dibuat hukum. Tapi kalau cerita, bolehlah dengar cerita tu. Selama dia tidak bertentangan dengan Quran, selama dia tak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kemudian lepas daripada cerita hadis yang dhaif tu, pergi kepada cerita orang-orang soleh. Cerita orang-orang soleh boleh cerita. Cuma betul juga kita kata, mesti pastikan dia ni tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ni kadang-kadang cerita orang tu boleh berterbang di udara.
cerita tu orang menghidupkan orang mati. Ini semua cerita-cerita tak boleh nak diguna pakai sebagai bahan penceritaan kerana dibimbangi dia boleh menimbulkan fitnah. Kadang-kadang dia cerita oleh anak-anak murid nak memuliakan, nak meninggikan guru tarekat dia. Ada satu cerita tu, siapa peringkat tok guru ni boleh cabut, boleh rampas, boleh rebut nyawa orang yang dicabut oleh malaikat maut. Seorang guru didatangi oleh muridnya. Muridnya mengadu kepada gurunya, sedih sebab anak dia mati. Dia sangat sayang kepada anak dia. Guru tu kata, bila dia mati, baru dia mati. Tunggu sekejap. Dia pergi kejar malaikat maut yang tengah bawa roh tu. Dia tapar tangan malaikat maut. Kemudian ambil nyawa tu masuk semula dalam anak murid dia. Jadi boleh hidup semula. Cerita gini ni bohong tahap gaban. Tahap gaban kita panggil. Jadi nak sebutnya, kalau cerita orang soleh pun bukan semudah yang kita boleh cerita. Jangan sampai cerita-cerita mengarut gitu. Kalau hak betul banyak cerita orang soleh ni, carilah cerita betul banyak. Kita ada buku Siyar A'lamun Nubala, kisah perawi-perawi hadis. Diceritakan kisah hidup mereka dari awal sampai dia mati. Nak cerita betapa detailnya orang soleh ni nak jaga ketulinan hadis. Ambil hantu cerita. Ni orang kita dia suka cerita-cerita yang pelik lagi suka. Lagi pelik lagi suka. Kalau cerita Nabi Nuh ni macam kita nak baca hari ni, Allah, cerita Nabi Nuh berapa dah kita dengar, lama banyak kali dah kita dengar. Dia jadi tak minat mana. Tapi kita tak. Kita orang baca Quran ni, selama yang menceritakan itu adalah Allah, maka kita suka dengar. Sebab Allah cerita. Tuan-tuan, kita ni ada cerita yang kita sering dengar semua ulang-ulang. Tapi oleh kerana cerita tu diceritakan oleh seseorang, kita suka dengar cerita. Ada tak? Selain daripada faedah daripada cerita tu, tapi bila kita juga tengok kepada siapa yang bercerita. Sebagai contoh, ayah kita, kalau dia cerita, kadang-kadang cerita dia tu 10 kali dah kita dengar. Tak? Tapi oleh kerana yang cerita tu ayah kita dengar cerita tu. Lepas tu bila dia tak ada, kita pun tak ada lah orang nak cerita kita. Kita pula rasa rindu nak dengar cerita tu. Pasal apa? Pasal yang mencerita tu. Jadi ada sudut kita tengok pencerita, ada sudut kita tengok fakta cerita. Dalam Quran semuanya terpakai. Fakta Quran 100%. Lain daripada tu, pencerita tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah yang cerita, tak ada istilah kita kata nak dengar. Pasal apa? Setiap kali Allah cerita, lafaz dia berbeza. Sudut dia pun berbeza. Ada tambahan daripada yang sebelum ni yang kita tak pernah dengar. Ada tambahan mungkin sangat-sangat kecil, detail dia punya tu. Sehingga kita rasa, setiap kali kita baca cerita Quran, kita akan dapat maklumat yang baik, yang baru. Tambahan daripada apa yang kita dengar sebelum daripada ni. Jadi mudah-mudahan kita tak jemu dengan cerita Al-Quran. Baik. Cerita Quran hari ni ialah cerita tentang Nabi Nuh. Bila cerita lain kata nak sambung lagi, nanti tak sempat nak baca Quran hari ni. Ini bukan cerita perjalanan mimpi terakhir. PMYT. Dia ada grup nama PMYT, perjalanan mimpi yang terakhir. Seorang perempuan. Ini bukan. Ini cerita Quran. Bukan PMT, PMT Pro Media Tajdid. Kalau PMT Pro Media Tajdid, ni PMYT. Boleh jadi PMT suka sangat komen tu sebab dia dekat-dekat kali. Boleh pergi tengok PMT punya Facebook video, dalam tu dia orang dekat tentang perjalanan mimpi terakhir ni.
Ni cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh. Kembali kepada Quran kita. Kembali kepada Quran. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, ini cerita ni adalah rentetan daripada cerita sebelumnya. Mana ada cerita sebelumnya? Ada. Di awal surah ini diceritakan tentang kisah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Kemudian baru datang cerita ni ialah cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ada kaitan tak dua ni? Ada. Ni. Okey. Banyak orang telefon hari ni. Cerita Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah rasul yang pertama setelah Nabi Adam. Nabi Adam kita panggil Nabi lah. Tapi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa pula begitu? Kerana Nabi Nuh alaihissalam diutuskan untuk mengajak manusia meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah. Berbeza dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ni dia tidak diutuskan kepada umat. Sebab waktu dia lahir tak ada orang, tak ada umat. Kemudian yang waktu dia meninggal pun semua tu anak cucu dia belaka. Jadi zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ada kesyirikan yang berlaku. Dan tidak ada umat yang ada. Melainkan dialah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa isterinya, ibu kita, ayah dan ibu kita, mereka berdua lah asal usulnya manusia. Jadi dia tak ada umat. Malah dia adalah asal usul manusia. Zaman Nabi Adam alaihissalam, semua orang beriman kepada Allah. Tak timbul isu ada berlaku kesyirikan zaman Nabi Adam. Sebab tak ada orang melainkan Nabi Adam alaihissalam. Dan bawah pada dia adalah anak cucu dia. Selepas Nabi Adam pun meninggal, anak cucu dia pun meninggal, generasi demi generasi pun berlaku. Sehinggalah sampai pada satu generasi yang keberapa wallahu ta'ala alam. Maka adalah mereka ni, dia kenang orang-orang soleh di zaman mereka, dia pun buat gambar, dia lukis gambar dan dia muliakan orang-orang soleh tu sebagai tanda. Selepas beberapa generasi, mati generasi yang buat gambar, datang generasi dia buat patung kepada gambar tersebut. Dia buat patung kepada gambar orang soleh tu. Dan dia muliakan patung tersebut sebagaimana ayah-ayah mereka muliakan atau generasi sebelumnya memuliakan. Habis generasi itu, generasi gambar habis, generasi patung pun habis, maka ada generasi mereka ni menamakan patung tersebut dengan nama-nama orang soleh. Dia mula panggil patung tu. Dia letak nama Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Dia letak nama patung tu. Ni patung A, patung Waddan nama. Lepas tu mereka mula menyeru patung tersebut. Hei Waddan, hei Suwa'an, hei dia panggil. Mari generasi lepas daripada tu, mereka pun menyembah dan minta tolong, berdoa kepada patung tersebut. Maka berlakulah kesyirikan yang pertama dalam sejarah manusia. Setelah sebelumnya tak ada orang pun menyembah selain Allah. Zaman Nabi Adam tak berlaku, tapi bila Nabi Adam wafat, maka berlakulah beberapa generasi selepas itu mereka menyembah atau meminta kepada selain Allah. Maka disitulah bermulanya kisah terutusnya Rasul. Allah pun hantar Nabi Nuh alaihissalam
untuk mengajak umat dia ni kembali kepada Allah. Sebab tu Nabi Nuh ni umur dia panjang. Sebab dia ni orang asal dulu. Umur dia berapa? Dia utus sebagai rasul pun 950 tahun. Lama. Jadi orang dulu ni umur dia lama, ribu-ribu tahun. Kita je umat Nabi Muhammad ni umur pendek. 60 tahun kira pecen dah. Naik 63 umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat lepas pada tu kira bonus lah. Biasanya Nabi kata tak ada umat dia umur lebih daripada 100 tahun. Apa umur hidup zaman Nabi tu lah. Jadi normalnya paling maksimum 100 tahun. 101. Paling umur lah ni, paling tua lah ni berapa umur? 120 tahun. Orang manusia paling tua, paling tak ada lagi. 130 pun tak ada. Hak ada dalam cerita je, immortal, tak mati pak bila-bila. Ribu tahun, tu semua bohong. Jadi Nabi Nuh ni panjang umur dia. Dia diutuskan oleh Allah kepada kaum dia selama 950 tahun. Selama 950 tahun, makna tak ada umat melainkan umat tu je. Jadi masa tu tak ada umat melainkan umat tu je. Jangan kata bila berlaku banjir tu, ada umat-umat lain yang tak kena tu terkesan sama, matilah dia orang. Tak ada. Zaman Nabi Nuh tu umat tu je ada. Sebab tu berlaku banjir besar menenggelamkan seluruh dunia pun, yang berlaku ditimpa azab umat tu je. Sebab masa tu tak ada umat lain melainkan umat tu je. Berapa jumlah mereka? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang Nabi Nuh, yang ikut Nabi Nuh sekitar 80 orang. Kan naik kapal dia tu. Total umat berapa? Wallahu alam. Tak tahu. Tapi masa tu memang masih lagi tidaklah terlalu ramai umat tu. Walaupun kita sebut generasi demi generasi, jangan bayang generasi macam kita 100 tahun bertambah 1 bilion. 100 tahun. Zaman dulu bukan generasi macam kita. Jumlah mereka wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang penting masih lagi yang ikut Nabi Nuh tu minoriti lah, sikit dia. Jadi yang ikut Nabi Nuh AS tu sikit. Selama 950 tahun berdakwah, jumlah pengikut dia tak sampai 100 orang. Tak sampai 100 orang yang naik kapal. Dan diselamatkan juga binatang-binatang berpasang-pasangan. Tujuannya sebab apa? Sebab nanti tenggelam tu seluruh dunia tenggelam. Seluruh dunia tenggelam. Jadi sebelum kita cerita bab tenggelam tu, kita cerita bab tauhid lah dulu. Nabi Nuh AS dia kata, faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kamu melainkan Dia. Tidak ada Tuhan bagi kamu melainkan Dia. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang besar, iaitulah hari kiamat. Ada orang kata, kenapa Allah Ta'ala timpakan azab kepada orang yang tak sembah Dia? Ni ayat-ayat orang kafir lah. Kalau Tuhan ni Tuhan, Dia Maha Penyayang, Dia tak akan azab orang yang tak sembah Dia. Dia kata gitu, orang kafir ni. Sifat Tuhan ni Dia penyayang. Dia penyayang. Dia tak akan azab walaupun orang tak sembah Dia. Pernah dengar orang kata gitu? Pernah dengar? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni
dia berkuasa dan dia yang maha pencipta. Dia tak suka orang sembah selain daripada dia. Jadi disebabkan itu Allah Azza wa Jalla dia berkehendak supaya mana-mana makhluk dia hanya sembah dia. Dan siapa yang tak sembah dia, dia akan azab mereka. Itu adalah hukum yang dia tetapkan. Kerana dia adalah Tuhan yang maha agung. Selain daripada itu, saya juga nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita pun kita supaya boleh faham lah, bukanlah Allah tu serupa dengan kita, tapi supaya boleh faham, seorang ayah dan seorang ibu, kalau tiba-tiba ayah anak dia tu menganggap orang lain sebagai ayah, orang lain sebagai ibu dan tak taat kepada dia, apa kita kata? Oh, anak tu anak derhaka, melampau betul anak tu. Kita marah, padahal bukan kita cipta dia, dia tu lahir melalui kita. Okey, tu pun kita marah. Begitulah Allah Azza wa Jalla lebih mulia daripada kita, lebih agung daripada kita dan lebih berhak daripada kita. Satu. Yang kedua, kita yang dah beriman ni pun kita kena faham, Allah pun tidak suka bila seseorang buat amal, tiba-tiba dalam amalan tu dia berkongsi dengan sesuatu. Hak beriman tu nombor satu kan. Hak tadi memang buat amal, tiba-tiba dalam amalan tu dia kongsi dengan sesuatu. Allah Ta'ala pun tidak berkehendak begitu. Siapa yang amalan dia riak untuk selain Allah, padahal dia buat dalam keadaan dia beriman kepada Allah, tetap saja Allah tolak. Kerana Allah paling tak suka berkongsi dengan sesuatu. Jadi syirik pun Allah Ta'ala tak nak, riak pun Allah Ta'ala tak nak. Kalau tidak riak sekalipun, lalai pun Allah Ta'ala tak nak. Tengok, pagi tadi dalam duduk panggil tadabbur seorang-seorang tadilah, duduk tengah baca. Ya. Betul, Allah Ta'ala ni dia tak suka kita kongsikan apa yang untuk dia dengan sesuatu yang lain. Hatta dalam bab kita fikir tentang sesuatu selain, bukan kata niat tak, niat ni lah, niat lah. Satu, penyembahan. Yang kedua, niat. Hak penyembahan tu kita kata syirik. Kalau niat kepada selain Allah kita panggil riak. Ni fikir. Masa kita beramal, otak kita duk lain. Seperti solat. Allah berkehendak solat yang khusyuk. Maknanya, waktu kita buat ibadat, niat kita hanya kepada Allah, balas pemikiran kita, khusyuk kita pun hanya untuk Allah. Betul tak? Jadi Allah sebenarnya dia tak suka untuk dikongsikan sesuatu yang milik dia dengan orang lain. Hatta dalam bab fikir. Kita semayang, saya pun duk fikirlah tadi, wallahu ta'ala alam betul ke tidak. Tapi kalaulah begitu sifatnya ibadat kita, Allah Ta'ala tak suka dikongsikan dengan yang lain, maka sangat tidak patut seseorang tu dalam berdoa, sambil doa dia duk tengok mesej. Mulut yang baca, pemikiran dia tak ada. Dalam baca Quran pun sama juga, kita baca Quran, fikiran kita pergi melayang, duk lain. Agak-agak Allah Ta'ala nak terima kalau jenis lagu tu. Kita solat, Allahu Akbar, pemikiran kita duk lain. Sebab itulah rosak kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa dah lafaz dia, tapi lebih kurangnya dunia ni boleh merosakkan seseorang manusia lebih teruk daripada seekor serigala merosakkan atau membinasakan sekandang kambing.
sifat dunia bila dia masuk dalam manusia, dalam hati manusia, binasanya hati tu lebih daripada seekor serigala masuk dalam sekandar kambing. Pasal apa? Habis rosak. Kepala kita duduk mikir dia je, duduk mikir. Mikir. Dia ambil daripada kita pemikiran kita. Dunia tu sibuknya kita duk fikirnya, bimbang, rusing. Padahal sebelum ni dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan Allah. Fikir tentang solat, zikir, tentang Quran, tentang tawakal, tentang khauf, takut. Tapi bila masuk dalam tu habis. Tunggal langgar habis. Tak tahu mana khusyuk, tak tahu mana tawakal, tak tahu mana takdir, tak tahu mana iman, tak tahu mana khauf, tak tahu apa. Habis, tunggal langgar habislah kepala ni. Lebih teruk daripada binatang yang diserang serigala. Soalan dia, Allah suka tak kita buat ibadat dalam keadaan gitu? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah Allah Ta'ala bantu kita dalam memperelokkan ibadat kita. Saya kata ni, kita sama-sama ambil iktibar. Sebab ialah cabaran dalam beribadat ni lagu tu. Nak jaga apa panggil? Keaslian ibadat hanya semata-mata untuk Allah. Pada bentuk ibadatnya, pada niat ibadatnya, pada khusyuk ibadatnya. Bentuk ibadat hanya betul-betul melalui Allah. Maknanya wahyu, ikut Quran, ikut sunnah. Niat ibadat hanya betul-betul kerana Allah, tidak riak, tidak gapo. Dalam keadaan tu pula, waktu beribadat khusyuk kerana Allah. Nak jaga tiga-tiga tu. Semoga Allah Ta'ala bantu kita lah. Kita kadang-kadang zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kepala dia lain ni, kepala ni. Ni, kepala kita ni, tangan duduk gini ni kira ni. Kepala ni, habis 100 dunia pergi. Nah. Tu kadang-kadang kita baca Quran tadi tersasul tadi atau dia main terfikir tu. Mata ni tengok lagu ni, baca tu tubik ayat lain. Buat apa ni hari ni? Kita kata sampai gitu. Semoga Allah Ta'ala bantu kita. Maknanya adalah yang menyibukkan kita tu. Ada yang menyibukkan kita. Ada yang membebankan kita. Masalah dunia mana tak tahulah. Ada je tu. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak baca juga cerita Nabi Nuh. Baru mukaddimah cerita Nabi Nuh. Tapi oleh kerana semalam viral lah cerita perjalanan mimpi yang terakhir ni, suka saya nak sebut bab tu lah hari ni. Sambil-sambil hari ni cerita merdeka. Mari saya janji ke saya nak cerita merdeka. Tak cerita jugalah, hanya ucap selamat hari merdeka. Tapi kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan dari azab api neraka. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Kalau orang tu tak masih lagi terjajah dengan kesyirikan, terjajah dengan kebatilan, dia belum lagi merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas beribadah kepada Allah, orang yang nanti selamat daripada azab api neraka. Itulah kemerdekaan yang sebenar, iaitulah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.